Saya mempersilakan Datuk Seri Panglima Madius Tanggau Yang Berhormat Tuaran. Tuan Yang Pertua, soalan Tuaran soalan nombor 9. Dipersilakan Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Doktor Ketua. Kementerian Dalam Negeri selaku kementerian yang bertanggungjawab dalam soal keselamatan dalam negeri dan ketenteraan awam dalam negara ini, kita sentiasa main peranan penting dalam aspek menyokong pembangunan negara. Maka dalam hal ini, menjawab soalan Yang Berhormat, termasuklah kita menjamin keselamatan di zon selamat Sabah Timur, X-Zone khasnya. Oleh itu, Eskom sentiasa komited dan bersedia untuk mempertahankan kedaulatan dan menjamin keselamatan dan memelihara ketenteraan awam pada tahap yang optimum di kawasan X-Zone. Secara dasarnya, situasi keselamatan di kawasan Timur Sabah adalah selamat dan terkawal. Dalam pada itu, Kementerian Dalam Negeri telah mengenal pasti sebanyak 14 buah negara yang masih lagi belum menurunkan nasihat perjalanan ataupun travel advice yang melarang warga negara mereka untuk datang ke pantai Timur Sabah. Sehubungan dengan itu, antara pendekatan yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan nasihat perjalanan ke pantai Timur Sabah adalah selamat adalah seperti berikut. Pertama, kita menjenamakan semula tema Perintah Berkurung di kawasan perairan daerah di X-Zone kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP X-Zone Sabah bermula dari Oktober 18, 2024. Kerajaan juga telah mengecilkan kawasan pelaksanaan PKP X-Zone kepada 6 buah daerah sahaja dengan mengeluarkan daerah tawau, memandangkan jaminan keselamatan di kawasan perairan daerah tersebut semakin mengukuh. Kita juga menambah baik dan menilai semula daerah pelaksanaan PKP X-Zone secara berkala juga akan kita laksanakan bagi memantapkan lagi PKP X-Zone sebagai mekanisme kawalan keselamatan. Selain daripada itu, kita melaksanakan program libat urus dan tinjauan keselamatan secara berkelompok atau berhala dengan pihak perwakilan asing, kedutaan dan Pusat Tinggi Malaysia ke tempat perairan di kawasan pantai Timur Sabah, khususnya disempurna oleh kementerian. Kita laksanakan dengan kerjasama Kementerian Pelancongan. Justru itu, melalui program ini, gambaran yang tepat berkenaan keadaan keselamatan serta mekanisme kawalan dilaksanakan oleh petugas keselamatan dengan penempatan petugas keselamatan di kawasan-kawasan dan juga pos keselamatan untuk mengubah persepsi kawasan berkenaan kepada masyarakat luar, terutama negara-negara berkenaan. Selain dari itu, Yang Berhormat, kita jenamakan semula logo X-Zone serta peta X-Zone melalui penukaran warna merun, itu merah kepada biru cerah putih yang kuasa pada 23 September 2024. Ini inisiatif sebagai usaha Eskom untuk meyakinkan masyarakat dan pelabur tentang tahap keselamatan di kawasan berkenaan. Justru perubahan ini kita harap dapat meningkatkan imej dan menarik pelabur juga pelancong asing ke kawasan-kawasan berkenaan. Bagi menjawab perkara kedua, Yang Berhormat, kerajaan telah membentukkan sebanyak 268 juta kepada Eskom pada tahun 2003 hingga 2024. Di bawah peruntukan mengurus bagi membiayai kos pentadbiran dan pengurusan agensi tersebut. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 243 juta telah dibelanja sehingga bulan September 2024, manakala di bawah peruntukan pembangunan sebanyak 523 juta telah diperuntukkan kepada Eskom sejak dari tahun 2013 sehingga kini dengan jumlah perbelanjaan sebanyak 409 juta, iaitu prestasi pembelanjaan sehingga bulan September 2024. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang komprehensif tadi. Soalan tambahan. Adakah Kementerian Dalam Negeri sedar bahawa jika sekiranya kerajaan melalui Kementerian Keuangan tidak meluluskan permohonan kerajaan Sabah mendapatkan subsidi elektrik tambahan dalam bentuk fuel subsidi seliwat-liwatnya dalam bulan Disember 2024, Sabah berkemungkinan kehilangan sumber tenaga dan mengakibatkan kegelapan.
Kalau sedar, adakah keadaan seperti ini yang gelap ini menjadi satu ancaman keselamatan di Sabah, terutama sekali di kawasan Eskom, dan apakah pihak KDN akan membantu Kerajaan Sabah bercerita meminta Kementerian Keuangan supaya peruntukan ini fuel subsidi ini dapat diberikan dengan segera. Terima kasih. Obat Datuk Ketua, Menteri Keuangan kedua depan saya ni. Bagi menjawab soalan Yang Berhormat, keutamaan Eskom adalah untuk mengekang gelombang kedua. Pencerobohan analisis asing dan penyeludupan militan serta membantu pasukan keselamatan dan jabatan serta agensi penguatkuasa serta pihak berkuasa tempatan bagi menangani segala elemen jenayah rentas sempadan dan kemasukan pertang tanpa izin parti serta penguatkuasaan undang-undang terhadap kesalahan-kesalahan lain secara bersepadu dan tersusun di kawasan berkenaan. Oleh yang demikian, langkah-langkah strategik Eskom juga kita koordinasi dan perkasa operasi-operasi dengan pelbagai pihak, PJRM dengan Angkatan Tentera Malaysia dengan APMM melalui pelbagai operasi sanggah dan sebagainya. Yang Berhormat, berhubung dengan kesan gangguan bekalan elektrik terhadap keselamatan di kawasan pantai timur Sabah, kerajaan melalui Eskom sentiasa komited dan kita bersiap sedia dalam apa juga keadaan bagi pastikan keselamatan sempadan dan ketenteraan awam kekal selamat dan terkawal. Dalam pada itu, pengoperasian Eskom dan pasukan keselamatan tidak akan terjejas kerana perolehan bekalan api, petrol dan juga diesel kita buat secara pukal untuk operasi bagi memastikan keselamatan dan kita bersiap sedia dalam aspek ini. Selain daripada itu, Yang Berhormat, pendekatan pencegahan juga telah diambil oleh Eskom berdasarkan kepada 3 respon berlapis operasi sanggah yang merangkumi aspek pengumpulan maklumat persikan, pertahanan, pengawalan serta penguatkuasaan undang-undang serta ini kita laksanakan bersama dengan PDRM, dengan ATM dan juga APMM. Di samping itu dalam aspek ini juga tindakan pencegahan juga dilaksanakan oleh Eskom bagi membantu Sabah Electricity Sdn Bhd melalui tindakan penguatkuasaan pemotongan sambungan haram elektrik di kawasan koloni setinggan melalui operasi bersepadu Eskom dan pelaksanaan tindakan pencegahan ini bagi kita pastikan kelancaran bekalan elektrik dan mengelakkan ketirisan sumber yang merugikan kerajaan. Seterusnya, Eskom kita ada perancangan masa hadapan untuk meningkatkan operasi dan juga rondaan di kawasan-kawasan keselamatan menerusi teknologi tinggi iaitu UAV dan juga drone di kawasan laut terbuka dan lokasi-lokasi spesifik dan strategik bagi tujuan pemantauan dan juga pengesanan yang berkesan di Exxon bagi meminimumkan kebergantungan kita kepada aset-aset yang menggunakan bekalan bahan api. Maknanya kita bersedia dalam semua keadaan. Terima kasih. Silakan Yang Tuan Yang Berhormat di-Pertua. Jelun.